Okey tuan-tuan dan puan, kita sambung semula. Wa maknanya dan, idza apabila syi'na kami telah menghendaki. Menguatkan syahadatna. Ini semua mengantuk ni. Ini dipanggil jumlah apa? Ayat tergantung, iaitu ayat syarat. Ini ayat syarat. Apa perkataan selepas dia? Badalna fi'il apa? Fi'il madhi. Dhamma dia nahnu. Apa makna nahnu badalna? Kami gantikan. Kami telah gantikan. Kalau huwa bunyinya badala. Kalau nahnu badalna, kami telah gantikan fi'il madhi. Fa'il dia nahnu, iaitu Allah. Kami telah menggantikan. Mana maf'ul bihnya? Amsala. Amsala. Makna amsala? Orang-orang yang seumpama. Amsala. Dia adalah maf'ul bih dan dia adalah mudhaf kerana isim itu dibuang tanwin. Makna dia nak bersandar. Bersandar kepada perkataan apa? Orang-orang yang seumpama mereka. Amsal jamak kepada perkataan mislun. Mislun amsal, ya. Orang-orang seumpama mereka. Lepas tu tabdilan. Daripada perkataan apa ni? Badala. Sifir berapa? Sifir 3. Badala fi'il mudhari' yubaddilu. Kemudian masdar tabdilan. Apabila masdar, ini masdar mengulang, berulang daripada perkataan yang sama, bermakna dia akan jadi apa? Ini dipanggil maf'ulun mutlak. Apa fungsi maf'ulun mutlak? Menegaskan. Kalau kami menghendaki, nescaya kami telah gantikan amsalahum akan orang-orang yang seumpama mereka, tabdilan, dengan penggantian. Dengan gantian. Sama ada dia nak menegaskan atau menerangkan jenis. Kalau dalam tafsir saya, badalna amsalahum fil khalqah, maknanya kami akan gantikan mereka dalam kejadian. Pada kejadian tadi orang tu kuat kan? Mana kalau kami nak, kami ganti. Mana mereka ni akan lemah dan mati. Kami gantikan dengan siapa? Wajibna bi akharina ghairihim. Kami datangkan orang lain selain mereka. Maknanya Allah berkuasa untuk melakukan perkara tersebut. Maknanya bila Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan mereka kuat. Jadi makna manusia ni tak boleh nak belakang. Allah kata kalau kami nak, kami boleh ganti dia. Jadi lemah, kita ni pun dah melemah ni. Melemah lututnya, melemah matanya, telinga dah tak berapa dengar, semua dah Allah dah tagih untuk Allah gantikan dengan satu generasi yang lain pula. Okey. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, badalna amsalahum tabdila. Okey, kita habiskan satu ayat lagi supaya kita boleh simpan Jumaat depan kalau panjang umur. Selepas tu kita cuti dah kot lah. Supaya dah masa tu dah sebelum akhir Ramadan dah. Sebelum akhir Ramadan nak buat apa? Buat kuih.
Kalau boleh selesaikanlah semua pembelian tu sebelum masuk 10 hari akhir Ramadan supaya kita boleh fokus pada ibadat kita. Kalau dapat iktikaf, hada afdal, itu yang afdal, yang terbaik. Duduklah. Okey, tuan-tuan dan puan, apa perkataannya? Inna, sesungguhnya. Lepas tu hadihi. Hadihi ini akan jadi apa? Isim inna. Isim inna sepatutnya bagi atas. Hadihi bagi bawah kerana mabni. Hadihi sesungguhnya ini apa? Mesti makrifah, mesti tahu. Kalau ini tu tak tahu, memang tak boleh faham. Tengok tafsir. Ini merujuk kepada apa? Ada tak dia bagi dalam kurungan? Kalau disebut ini itu tapi tak itu pun tak tahu, ini pun tak tahu, dia tidak akan jadi, ya? Keterangan ayatnya. Ada lagi? Abang punya ada? Tafsir? Tak ada. Kakak? Adalah. Oh, adalah itu adalah terjemahan khabar. Okey, kalau tak tahu kena tengok tafsir lah. Tafsir saya kata inna hadhihi surati surata wal ayatil qur'aniyah al mutaqaddimah. Surah ni yang kita baca ni, surah apa ni? Nama Al-Insan ni, sebab kita nak tutup dah apa ni surah Al-Insan, dan ayat-ayat Al-Quran yang lepas yang kita bincangkan itu, ya, dia akan jadi isim inna. Bila jumpa isim inna, kita cari khabar inna. Maka khabar inna dengan isim akan disengkang dengan perkataan adalah. Sebab tu kakak punya penyengkang tu adalah. Sesungguhnya ini, iaitu ayat Al-Quran ni atau surah ini adalah. Mana khabar dia? Tazkiratun. Makna tazkiratun? Peringatan. Kenapa dia bagi depan? Sebab dia khabar inna. Tazkiratun. Anda wakaf apa? Sad lam ya al-waslu awya. Fa maka istinaf, ataupun nak kata ataupun boleh man, siapa yang sya'a, dia telah menghendaki. Okey, fi'il apa tu tuan-tuan? Madhi. Okey, fi'il madhi, siapa yang dia telah menghendaki. Kena cari apa? Fa'il dia siapa? Huwa tu siapa? Huwa tu ialah man, bukan Allah. Siapa saja yang dia menghendaki. Menghendaki apa? Mesti ada maf'ul lebih kan? Kalau nak apa? Kalau dalam tafsir, cuba tengok tafsir. Dia siapa yang nak apa? Ya, kebaikan. Maknanya diandaikan ada maf'ul bih, faman syaa al khaira. Ya? Faman syaa al khaira, siapa yang nak kebaikan. Kalau dalam tafsir saya, faman syaa an najata fil akhirah. Siapa yang nak selamat. Ya, keselamatan di hari akhirat. Ya, ini tafsir. Ini tidak ada di dalam ayat Al-Quran, tetapi dapat difahami daripada struktur ayat. An-najata fil akhirati, siapa yang nak keselamatan di hari akhirat. Maka ayat ini tergantung di situ. Maka dipanggil ayat apa? Ayat syarat. Siapa yang nak selamat di hari akhirat? Mana ayat jawabnya? Ittakhadha. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Apa dhamir dia? Huwa. Ittakhadha maknanya dia telah mengambil. Ya?
dia telah mengambil. Fa'il dia huwa tu siapa? Man. Siapa yang nak selamat di hari akhirat, maka dia pasti telah mengambil. Mesti ada ambil sesuatu, mesti ada maf'ul bih. Apa maf'ul bih dia? Mesti ittakhadha sabila. Pasti dia telah mengambil. Makna sabilan jalan. Ittakhadha sabilan. Jalan apa? Ya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iaitu jalan kebaikan, amal-amal soleh. Jalan, maka perkataan selepas dia ialah ila rabbihi. Ila rabbihi maknanya kepada Tuhannya. Okey, cuba terjemahkan. Faman, siapa yang syaa, dia telah menghendaki an-najata fil akhirah, keselamatan di hari akhirat. Ya, iaitu tergantung siapa yang nak selamat di hari akhirat. Ittakhadha, jawab nescaya, pasti dia telah mengambil sabilan, jalan, akan jalan, ya, ila rabbihi, kepada Tuhannya, jalan untuk bertaqarrub dan menghampirkan diri kepada Allah, ya, supaya dia dapat selamat di hari akhirat nanti. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Ya? Senang? Senang. Maknanya kita ada satu kelas lagi minggu depan. Selepas tu kita akan bercuti 2 minggu cukup. 2 minggu raya Orang selama sebulan, ada yang sebulan lebih sikit lah. Okey, jadi maknanya kita akan cuti lebih kurang 2 minggu dan kita akan sambung pelajaran baru. Tuan-tuan nak baca apa pula apa ni? Nak belajar tafsir pula? Tafsir surah Al-Kahfi. Kenapa? Sebab Yasin dah sudah. Kakak tengok YouTube je. Al-Kahfi, Ustaz Nasar dah habis satu Kahfi. Tak, biasanya Ustaz Nasar dalam 30-40 ayat je untuk asas. Tuan-tuan nak belajar macam ni ke? Macam ni je? Nak belajar macam mana pula? Kalau doa tu dia dah berundur ke belakang, itu untuk basic semula. Ayat Al-Quran. Kaedah yang terbaik. Wah. Dia punya jawapan umum menyusahkan Ustaz. Ustaz kena fikir. Saya sedang berfikir, tapi tuan-tuan kena kuat semangat sikit. Nak belajar baca kitab tafsir, tak ada baris. Jadi saya tolonglah bariskan. Hud ni dibuat di Masjid Umbudiah. Di Masjid Umbudiah sana. Dan nanti berulang-ulang pula. Kalau nak, saya sedang berfikir untuk mentatihkan kita baca tafsir yang mudah-mudah. Kalau nak yang payah-payah tu ada juga, sikit-sikit. Nak yang senang ke yang mudah? Yang senang dia. Senang. Tak, maknanya dia lebih menarik kerana kita dah belajar praktis untuk kitab-kitab yang tak ada baris lah. Mungkin setengah tuan-tuan dan perempuan rasa aku belajar ni tak adalah sampai nak baca kitab. Aku dapat faham Quran pun dah okey. Cita-cita dia sampai kat situ je. Ada yang cita-cita tinggi,
Tuan-tuan ni cita-cita tinggi ke cita-cita rendah je? Tinggi. Okey, kalau macam tu saya akan cuba fikirlah. Sebab saya nak cuba ubah supaya tak sama dengan kelas-kelas saya yang lain. Yang paling penting, pertama dia untuk kepentingan ustaz, supaya ustaz tak boring mengajar benda yang sama je. Memang dah sampai tahap nak keboringan ni, benda yang sama. Jadi maknanya saya kena reka satu pembelajaran yang tak sama dengan kelas-kelas yang lain. Mungkin kita baca 2-3 buah tafsir, satu ayat, cumanya lambatlah faham satu ayat, tetapi kita akan melihat perbahasan daripada Syekh Wahbah Zuhaili. Lepas tu kita tengok Ibnu Katsir pula. Lepas tu kita tengok Qurtubi pula, ya. Yang tafsir itu dalam bahasa Arab kan? Dan kita akan bagi teks daripada kita. Ya. Dan kita akan ajar bariskan. Cuma dari segi maklumat tak banyak sangatlah. Sebab kita dapat satu ayat, cumanya kita akan bahas dalam beberapa buah kitab. Sebab nanti banyak sangat kita tak terbalikkan. Jadi sikit-sikit. Nanti saya cuba fikirkan, tengok yang mudah-mudah sikit, ya, yang terbawah. Berapa orang yang buat perjanjian tak nak cabut lagi? Ya? 27 membuat perjanjian tak setia, tidak cabut lagi daripada kelas. Kalau yang sekarang ni, kalau tuan-tuan dah baca, dengar imam tarawih, doa-doa, boleh faham? Boleh dah, ya? Mesti ada perkembangan. Jangan sama dengan orang tak belajar, ya? Mesti kita lebih faham, lebih seronok, ya? Selepas sepatutnya tuan-tuan bila dengar ceramah tu, bila para ustaz menyebut sesuatu perkara, ya, tafsir, makna kita akan mudah faham, InsyaAllah. Cubalah. Sampailah tuan-tuan penat pun, saya pun boleh berhenti, ya? Saya tak nak berhenti ni sebab tuan-tuan nak. Tuan-tuan nak, saya tak berhenti. Saya boleh je berhenti. InsyaAllah kita akan cubalah. Sebab pagi Jumaat ni pun okey lah, 8 pagi sampai 10 pagi. Lepas tu saya boleh cabut lah, pergi ke Johor Bahru. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillah.